Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk tajuk baru hari ini tentang syariah Islam. Dalam tajuk ini kita ada 4 subtopik. Yang pertama definisi syariah, yang kedua maqasid syariah. Maqasid maksudnya objektif. Objektif syariah itu diturunkan dan ataupun objektif sesuatu hukum syarak. Yang ketiga, kepentingan syariah dalam kehidupan. Dan yang keempat, khilafiyah. Khilafiyah ni maksudnya perkara-perkara yang menjadi khilaf, perselisihan antara ummah terhadap isu-isu syariah. Justru hasil pembelajaran kita untuk memahami maksud syariah dan maqasidnya, menjelaskan kepentingan syariah dalam kehidupan dan menghuraikan maksud ataupun konsep khilafiyah. Baik, kita masuk yang pertama, definisi syariah. Syariah dari segi bahasa adalah sumber air ataupun lorong-lorong air. Dan pada bahasa juga maksudnya jalan yang lurus ataupun jalan yang jelas. Itu syariah. Dari segi istilah, syariah maksudnya segala hukum hakam yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada hambanya melalui perantaraan Rasulnya. Maksudnya segala hukum hakam yang Allah SWT wajibkan ke atas kita. Contohnya ibadat, nikah kahwin, jual beli, hukum jenayah Islam. Semuanya dipanggil hukum syariah. Syariah inilah yang dimaksudkan segala hukum hakam yang ditetapkan. Ini kerana manusia ini bila kita hidup dalam satu masyarakat, kita memerlukan antara satu sama lain. Justru kita memerlukan hukum, memerlukan undang-undang untuk menyelesaikan masalah kita. Undang-undang itu dipanggil hukum syarak ataupun hukum syariah ataupun hukum syariat. Contohnya kita nak mengambil hak milik orang lain. Di sana ada hukum jual beli, ada hukum pinjaman, ada hukum sewa, ada hukum hutang. Jadi itu semua dipanggil hukum syarak. Kita tumbuk kawan. Di sana ada hukum qisas, hukum syarak juga. Kita nak lakukan puasa. Di sana ada hukum-hukum berkaitan puasa. Ini semua dipanggil hukum syariah. Justru dari segi maksud syariah, dari segi istilah dan juga perbahasan berkaitan maksudnya, ada beberapa istilah yang boleh kita lihat supaya kita lebih memahami apakah yang dimaksudkan dengan syariah. Yang pertamanya, syariah ni adalah kefahaman tentang suatu hukum syarak bagi perbuatan mukallaf. Iaitu apakah hukum ni? Wajib, sunat, haram, makruh. Jadi semua dia itu membawa kepada perbahasan fiqh, perbahasan fiqh. Maksudnya mungkin di sana ada ibadat-ibadat yang kita lakukan begini bentuknya. Di sana ada dalilnya. Di sana ada apa yang dipanggil pandangan ulama. Ini semuanya dibincangkan di aspek perbahasan fiqh. Maksud syariah juga membawa maksud kepada perbahasan hukum. Wajibkah? Sunatkah? Apa hukum? Hukum adalah apa benda yang kita seharusnya lakukan. Sama ada kita lakukan itu, kalau kita tak lakukan berdosa. Ataupun kalau kita tinggalkan berdosa. Ataupun kalau kita buat haram, berdosa. Itu semua dibawa perbahasan hukum. Khitab ataupun arahan Allah berkaitan perbuatan mukallaf. Contohnya apa? Contohnya solat. Solat itu wajib. Merokok. Merokok itu makruh. Tumbuk kawan. Hukumnya haram. Itu maksudnya perbahasan hukum. Dan kadang-kadang syariah pula membawa kepada perbahasan undang-undang. Jadi sudah tentu dikanunkan oleh badan perundangan dalam sebuah negara. Contohnya hukum hudud, hukum qisas, orang mencuri, orang merompak, orang berzina, orang minum arak, orang murtad. Itu memerlukan kepada perbahasan undang-undang. Perlu dikanunkan mengikut akta ataupun mengikut enactment bagi sesebuah negeri ataupun negara. Kemudian maksud hukum syarak juga membawa kepada perbahasan dalil. Maksudnya hukum solat ni apa dalilnya? Hukum puasa ni apa dalilnya?
Hukum kita pinjam barang orang, apa dalilnya? Hukum minum, ambil pil ecstasy, apa hukumnya? Apa dia punya dalilnya? Qiyas sebagai contohnya. Ini semua pemahaman berkaitan syariah yang kita perlu tahu. Ya? Baik. Kemudian apa skop syariah? Kita kena ingat bahawa di sana ada yang dipanggil hablum minallah wa hablum minan nas, iaitu hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Justru kita hidup di dunia ni bukan kita hidup seorang diri. Kita hidup ini ada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan kita dengan Allah. Solat, puasa, apa lagi? Zakat, hubungan kita dengan Allah. Kemudian ada hubungan kita sesama manusia. Contohnya bayar zakat. Bayar zakat selain daripada hubungan dengan Allah, dia juga ada hubungan untuk membantu orang miskin. Jual beli, hubungan dengan sesama manusia. Pinjam meminjam, hubungan sesama manusia. Dan di sana juga ada hubungan manusia dengan alam. Menjaga alam sekitar, flora dan fauna, berbuat baik dengan haiwan. Itu semuanya skop yang syariah tentukan. Jadi bila kita sebut hukum syarak ni bukan kata hukum kita sesama kita saja. Di sana ada hukum kita, dengan Allah dan juga dengan haiwan dan juga tumbuhan. Justru sebab itu dalam Al-Quran sebut apa? Adharal fasad, rosaklah muka bumi ini fil ardi bima kasabat aidinas. Berlakulah kerosakan di atas muka bumi ini kerana perbuatan manusia. Sebab apa? Ada hubungan manusia dengan alam. Kemudian di sana skop syariah dari aspek pelaksanaan pula, dia terbahagi kepada beberapa. Antaranya ada bidang di bawah bidang kuasa individu. Individu macam kita lah. Apa dia? Puasa, haji, zakat, solat, apa lagi? Dia bentuk individu. Kemudian di sana ada pelaksanaan membentuk kolektif. Membentuk dengan orang lain, dengan masyarakat lain. Berjihad, berdakwah, amal ma'ruf, nahi mungkar, berdakwah, menyuruh orang kepada Islam. Itu kena buat secara kolektif, orang ramai. Kemudian di sana ada skop syariah dalam segi pelaksanaan menuntut pemerintah. Contohnya hukum undang-undang, jenayah, hudud, qisas dan takzir. Kita tak boleh buat hukum sendiri. Contohnya ada orang curi, kita pergi bunuh dia. Ataupun ada orang bunuh orang, kita bunuh dia. Tak boleh. Sebab orang yang melakukan yang wajib buat itu adalah pemerintah, bukan kita. Hukum jenayah Islam ni bukan kita tapi pemerintah. Contohnya langgar lampu merah. Dalam Islam dipanggil hukum takzir. Kita tak boleh bila orang langgar lampu merah kita pergi tampar muka dia. Tak boleh. Yang jatuh hukumannya adalah pihak pemerintah. Justru di sana skop syariah itu bukan untuk individu tapi untuk masyarakat dan untuk pemerintah sahaja. Untuk pemerintah juga. Justru ini kena faham skopnya. Kemudian apa ciri perundangan Islam? Banyaklah. Kita dah sentuh sebelum ni. Syumuliyah, waqi'iyah, apa lagi? Rabbaniyah. Semua ada, sama aja. Jadi objektif syariah untuk mendidik manusia dan juga untuk menjaga keadilan sesama manusia dan juga untuk menjaga 5 perkara asas. Apa dia? Untuk menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga harta. Ada 5 semua. Benda ni kita kena jaga. Inilah menjaga 5 perkara inilah yang dipanggil maqasid syariah yang kita akan sebutkan nanti. Justru untuk menjaga 5 perkara ni kita ada maqasid syariah. Apa maksud maqasid? Maqasid maksudnya tujuan syariah. Tujuan hukum syarak ini didatangkan. Sebab apa? Ada 5 perkara. Yang 5 perkara ni ingat anak H. Ingat anak H. Boleh ingat A itu agama. N itu nyawa. A yang kedua akal. K
keturunan ataupun dipanggil kehormatan. H, anak H adalah harta. Justru maqasid syariah ni dia nak jaga 5 benda ni. Memelihara kesucian beragama, menjaga keselamatan nyawa, menjaga kewarasan akal, menjaga kehormatan dan juga maruah keturunan, juga menjaga harta. Jadi anak H ni ada 5 perkara ni dipanggil maqasid syariah. Justru kita akan lihat satu persatu. Contohnya menjaga agama, kesucian agama, kepercayaan agama. Sebab itulah di sisi Islam, Islam ini tak boleh bercampur dengan benda-benda khurafat, benda-benda syirik, tahyul, bid'ah, munafik, ideologi, tak boleh. Ini dilarang dalam Islam. Beriman untuk melaksanakan tuntutannya, menegakkan syahadah, itu tanggungjawab kita. Sebab apa? Sebab nak jaga agama. Sebab itu dalam Islam ada hukum riddah, hukum murtad, orang yang keluar daripada agama Islam. Ada hukumnya. Ini dipanggil untuk menjaga agama. Yang kedua, nak jaga nyawa. Nyawa siapa? Nyawa kita sendiri dan nyawa orang lain. Sebab itu kita tak boleh merosakkan diri sendiri. Bunuh diri haram dalam Islam. Kita melakukan suatu benda yang membinasakan diri tak boleh. Contohnya kita ambil pil ecstasy, haram. Kita merokok, merosakkan diri tak boleh. Kemudian haram pula bunuh orang lain. Tak boleh. Ataupun tubuh orang lain juga haram, tak boleh. Sebab apa? Nak jaga nyawa. N yang kedua ni, anak. N nyawa. Kemudian kita ini dilarang juga untuk mengancam keselamatan orang, keselamatan masyarakat, keselamatan negara. Ini semuanya diharamkan dalam Islam. Tak boleh menjaga nyawa. Kemudian menjaga akal. Dalam Islam ini juga ada. Sebab itu al-khamru, arak ini rizun min amali syaitan, adalah kotor, keji daripada amalan syaitan. Fajtanibuh. Ayat kata apa? Fajtanibuh, hendaklah kamu jauhi. Sebab apa? Sebab kita nak jaga akal. Orang minum arak, akalnya hilang. Orang ambil pil ecstasy, akalnya hilang. Jadi arak dan juga benda-benda yang memabukkan ini diharamkan dalam Islam. Untuk apa? Menjaga. Yang ketiga, menjaga akal. Yang keempat, menjaga keturunan, kehormatan, maruah diri. Sebab tu dalam Islam ada hukum apa? Hukum berkahwin. Kemudian ada hukum larangan berzina, larangan liwat, larangan banyak lagi. Sebab apa? Sebab untuk menjaga kehormatan. Ni tak tahu anak siapa berzina sebagai contohnya. Itu keturunan akan rosak. 4. Yang kelima, yang terakhir, menjaga harta. Menjaga harta ni, yang pertama kita diminta untuk melaksanakan perintah tentang harta. Wajib bayar zakat, sunat bersedekah, sunat bagi hibah. Itu semuanya galakkan kepada kita. Dan di sana ada benda yang kita haram berkaitan harta. Tak boleh mencuri, tak boleh memompak. Semuanya ada hukum dalam Islam. Dan hukum-hukum ini sama ada disuruh ataupun dilarang, semuanya adalah untuk menjaga harta. Wa halallahu al-bai'a wa harramal riba. Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu apa yang kita namakan sebagai maqasid syariah. Kemudian secara umumnya di sini dalam untuk menentukan kehidupan kita ni bagus, baik, adil, seimbang, maka kita perlu menjaga, kita memerlukan beberapa perkara. Yang pertama, kita memerlukan daruriyat, masalah daruriyat, satu benda yang sangat diperlukan, antaranya menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga kehormatan, menjaga harta. Kemudian masalah hajiah. Hajiah ni maksudnya benda yang kita sangat perlu. Maksudnya kalau tidak ada benda ni menimbulkan kesulitan. Dan yang ketiga, tahsiniat. Tahsiniat ni benda yang baik-baik. Contohnya apa dah? Daruriyat ni contohnya kita kita kena jaga nyawa kita baik-baik. Kemudian hajiat ni macam mana? Hajiat ni benda yang perlulah. Antaranya kita pakai pakaian yang baik untuk aurat. Sebab nak jaga kehormatan. Kalau daruriyat contohnya kita ini terlibat dengan zina. Itu daruriyat. Kita kena jaga betul-betul jangan terlibat benda tu. Hajiat macam mana? Hajiat kita pakailah pakaian yang untuk aurat. Itu hajiat.
Sebab pakaian ini diperlukan. Tasniat macam mana? Tasniat bagi elok lagi. Kalau baju kita ada orang kata apa? Lebih-lebih lagi pakai sarung tangan lah kalau untuk perempuan, pakai sarung kaki lah untuk perempuan sebagai contohnya. Untuk lelaki pakai elok semua. Ini dipanggil masalah-masalah yang kita kena jaga. Dururiyah, hajiah, bukan hijiah ni, hajiah, tasniah ni macam anggota badan kita lah. Kalau kepala itu dipanggil dururiyah. Sebab kalau tidak ada kepala, kita akan mati. Itu benda yang sangat kita perlukan. Kalau tak ada, tak cukup. Hajiat ni benda yang kalau dia tak ada, dia menyusahkan. Contohnya tangan. Kalau tangan kita tak ada, dia menyusahkan. Tapi kita masih hidup lagi. Tasniat pula. Tasniat ni benda yang memperelokkan. Contoh dalam diri kita ni bulu dada. Bulu dada ni cantik, mengelokkan sebagai contohnya. Begitu ini 3 perkara. Baik. Perkara yang 3.3, kepentingan syariat dalam kehidupan. Syariat ni sebenarnya diciptakan oleh Allah SWT hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Iaitu untuk kebahagiaan manusia di dunia dan juga kebahagiaan kita pada hari akhirat. Pada yang masa yang sama dengan ada hukum syarak ini, kita dapat mencegah daripada melakukan kemungkaran dan juga kerosakan yang akhirnya dia akan merosakkan manusia dan juga akan merosakkan fitrah manusia. Sebab apa? Sebab hidup kita ni mesti seimbang. Dalam Al-Quran disebut apa? Ummatan wasata. Umat yang seimbang. Seimbang dari segi apa? Jasmani okey, rohani okey. Solat, kita solat selalu, rehat pun kena ada. Kita puasa, pada masa sama kita berbuka. Jadi rohani jaga, jasmani jaga. Kita makan, kita exercise. Emosi dan juga intelek. Justru Islam ini agama yang sangat istimewa yang mengatur seluruh kehidupan manusia, semua meliputi benda yang berkaitan akidah kepercayaan, benda berkaitan syariah yang kita bincangkan hari ini dan juga benda berkaitan akhlak baik. Justru syariah berperanan untuk memajukan ummah supaya kita ini terbina dengan baik, kualiti hidup kita baik, pembangunan material kita baik, pembangunan dalaman spiritual juga adalah baik. Dan semua ini melalui hukum syarak yang Allah SWT turunkan terhadap kita. Justru bila kita sentuh tentang pembangunan, sebab syariah ini berperanan sebagai penjana pembangunan ummah. Menjana ummah ini, menjana bentuk spirit ini dan juga membina dari segi material ini, dia mesti tidak lari daripada mendapat keredaan Allah SWT. Justru pendekatan Islam adalah pendekatan tauhid. Iaitu mengatur hubungan dengan Allah SWT dan mengatur hubungan dengan manusia. Kalau kita bina pembangunan yang hebat, pembangunan itu jangan lupa arahan Allah SWT untuk jangan rakus. Kemudian pembangunan juga berlandaskan rububiyah. Maksudnya ketuhanan. Allah ini adalah penguasa, adalah pemilik hak milik sebenar. Justru apabila kita buat sesuatu mesti ikut rule yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebab apa? Sebab manusia ni adalah khalifah Allah. Apa maksud khalifah? Iqamatuddin wa siyasatu dunyawi. Khalifah Allah ni maksudnya mendirikan agama dan mengurus dunia itu dengan agama Allah. Sebab itu disebutkan kita ni bukan sahaja menegakkan agama tapi juga menegakkan dunia dengan agama yang Allah SWT tetapkan. Justru pembangunan kita ni mesti dia seimbang dan juga suci. Suci daripada najis-najis hakiki dan suci daripada najis-najis maknawi. Najis hakiki macam mana? Inilah kalau lihat benda-benda kotor, benda-benda tak elok, kita tak nak. Jadi kalau nak buat rumah sebagai contohnya kena ada tempat yang tempat tangki ke yang pergi najis sebagai contohnya. Ini contohnya lah. Begitu juga kekotoran maknawi, hati. Hati kena bersih dalam bila kita cerita tentang pembangunan menurut Islam. Kita bekerja. Bekerja kita ini kena jagalah prinsip-prinsip ni. Prinsip tauhid, prinsip hubungan dengan Allah. Kalau kita kerja sebagai contohnya, kerja doktor hebat. Doktor kena patuh kepada Allah. Solat kena juga. Orang buat kontrak. Kontrak sama juga. Itu semuanya
pembangunan menurut Islam. Justru di sana ada pembangunan yang kita sebutkan tadi, fizikal, maksudnya apa ni, badan kita lah, kesihatan kita jaga baik, al-aqdu salim, fi jismi salim. Konektif apa dia? Konektif ni akal, berfikir. Sebab itu Islam menggalakkan kita ini menuntut ilmu. Sebab apa? Sebab dengan ilmu ini kita punya pemikiran, kita punya apa ni, konektif kita ni berkembang. Baik. Emosi ni benda dalaman, perasaan. Jangan apa ni, jangan lemah untuk melakukan kebaikan. Bila orang marah, orang keji, jangan terasa. Ini emosi. Sosial, hubungan kita dengan masyarakat, hubungan kita dengan ahli keluarga, hubungan kita dengan jiran, hubungan kita dengan masyarakat, itu sosial. Rohani pula, rohani ni diri kita lah, proses untuk melahirkan jiwa yang bertakwa. Itu rohani. Saya mulai ada prosesnya, banyak berzikir. Ini rohani. Jadi lima-lima ini adalah tahap pembangunan yang kita perlu ambil perhatian. Contohnya dalam kehidupan kita, solat, zikir kita buat untuk rohani. Pada masa yang sama, kita berhubung dengan baik dengan kawan-kawan. Solat jemaah, itu sosial. Pada masa yang sama, nak solat jemaah, kita punya badan kena kuat. Jogging, fizikal. Akal kita kena sihat. Kognitif, emosi kita. Bila berhubung dengan orang, emosi dengan baik, emosi. Jadi ini semuanya melibatkan kita. Jadi kesimpulannya ada dua unsur yang penting, iaitu unsur dalaman dan juga unsur luaran. Akal, nafsu, lahiriah, jasmaniah. Semuanya ini adalah perlu digabungkan, perlu disepadukan. Macam manusia ada kaitan dengan alam, begitu juga unsur dalaman kita ni mesti ada kaitan dengan unsur luaran. Maksudnya baik kita ni di dalam, baik kita ni di luar. Kalau luar saja baik, dalam tak baik, itu dipanggil munafik. Kita tak nak benda tu. Justru penggabungan ini adalah suatu benda yang penting. Kemudian yang keempatnya, yang terakhirnya tentang khilafiyah. Apa maksud khilafiyah? Khilaf ni maksudnya beza. Khilaf ni maksudnya beza, iaitu perbezaan pandangan tentang sesuatu perkara yang tidak jelas kedudukannya dalam Al-Quran dan juga hadis. Maksudnya, dalam kita membincang tentang hukum syarak, di sana ada penafsiran yang berlainan based on dalil Al-Quran ataupun hadis. Justru Islam sebenarnya memberi hak kita itu untuk berbeza pandangan. Sebab apa? Sebab Islam nak jaga akal kan? Untuk menggalakkan pencambahan idea, fikiran. Tapi keizinan untuk berbeza pandangan bukan maksudnya berbeza untuk mencetuskan perbalahan. Bukan maksudnya Islam membenarkan perpecahan umat. Sebab dalam hadis dhaif sebut apa? Ikhtilaful ummati rahmah. Ikhtilaf umatku ada rahmat. Rahmat ni maksudnya bukan untuk bergaduh, bukan untuk berpecah, tapi supaya kita saling terima menerima. Sebab itu dalam hukum syariah yang kita lihat, di sana ada pandangan-pandangan berbeza, khilaf-khilaf yang berbeza berhubung dengan ibadat solat. Contohnya, kita solat subuh. Mazhab lain ada yang kata tak perlu baca doa qunut. Tapi mazhab Syafi'i kata kena baca doa qunut. Jadi kita ikutlah pandangan dalam mazhab kita tanpa kita berburuk sangka, tanpa kita menghina pandangan mazhab-mazhab lain. Itu maksudnya apa yang kita nak daripada khilafiyah. Justru kita kena faham bahawa bila kita sebut khilaf, dia adalah sunnatullah. Sebab apa? Sebab itulah hakikatnya Allah SWT menciptakan manusia. Sebab manusia ni dia berlain. Ya ayyuhalladzina amanu, ayat yang berhubung tentang inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Kami jadikan kamu ni lelaki dan perempuan. Jantina berbeza. Zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Untuk apa? Lita'arufu. Dan kami jadikan kamu ni berbangsa-bangsa, berpuak-puak. Bahasa pun lain, warna kulit pun lain, percakapan lain, rupa bentuk lain, sepet tak sepet. Semuanya lita'arufu, untuk saling kenal mengenal. Itu adalah sunnatullah. Manusia ini diciptakan berlainan. Warna berlainan, bahasa berlainan,
tubuh badan berlainan, besar kecil semuanya ada. Justru semua kita ni yang berbeza ni, kita berbeza ni dari segi hukumnya dia based on dalil, nas. Sebab itulah faktor yang mempengaruhi ikhtilaf manusia menurut Islam adalah nas. Sebab hukum nas ni ada yang jelas, ada yang zanni, tidak jelas. Yang qat'i, contohnya aqimus solah, hendaklah kamu dirikan semayang. Semayang begini-begini, itu dia punya qat'i, jelas. Tak boleh bergaduh dah. Tak boleh kata semayang ni harus kata. Sebab apa? Dalilnya qat'i, dalilnya jelas. Di sana ada zanni. Maksudnya tak jelas. Contohnya, ada satu ketika Nabi SAW baca macam ni ketika mana tahiyat ataupun ketika mana sujud. Pada masa lain Rasulullah baca begini. Jadi ada nas yang berbeza di sini. Maksudnya tafsiran juga akan berbeza. Di sinilah bolehnya timbul perbezaan hingga ulama melakukan ijtihad. Sebab apa? Sebab based on dalil yang zanni, dalil yang tidak jelas menyebabkan ijtihad yang berbeza. Bila ijtihad yang berbeza sudah pasti berlakunya perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Ini yang dipanggil ikhtilaf. Namun kena ingat ikhtilaf ni bukan semua. Kita dah sebut tadi ada ayat qat'i, ayat zanni. Kita tak boleh berbalah bab ayat yang qat'i yang dah jelas, tak boleh. Sebab itu perbezaan dalam hukum syarak, khilafiyah dalam hukum syarak hanya boleh dalam benda apa? Furuk. Apa tu furuk? Ranting hukum fiqh. Furuk tu macam mana? Solat itu adalah usul. Wajib solat. Furuk macam mana? Furuk tu contohnya kita bacaan dalam solat. Ada yang berbeza. Khunut dalam solat subuh. Ada yang berbeza. Itu dipanggil apa? Furuk ranting. Satu. Yang kedua, pentafsiran ayat Al-Quran dan hadis. Ayat Al-Quran dan hadis yang dirujuk ini adalah ayat Al-Quran yang berbentuk zanni. Bukannya qat'i. Dan yang seterusnya adalah aspek akhlak. Akhlak ini juga boleh kita berbeza. Maksudnya bagaimanakah bentuk kita nak capai akhlak yang baik. Itu boleh berbeza. Sebab hukum khalafiyah ini bukan dalam perkara pokok, dalam perkara usul, tapi dalam perkara yang furuk sahaja. Sebab apa? Sebab perkara yang pokok tidak boleh diselisihkan. Tapi ingat, khilafiyah ini, berbeza pandangan ini, kita boleh cari penyelesaiannya dengan mencari kebenaran. Bukan nak cari gaduh. Dunia hari ini, zaman kita hari ini, berbeza sikit nak cari gaduh. Contohnya nak berbeza dalam bab baca Yasin malam Jumaat. Bab baca Yasin malam Jumaat. Kita ke arah nak berpecah. Sepatutnya tak timbul masalah. Yang nak buat, buatlah. Yang tak nak buat, jangan buat. Sepatutnya kalau ada sikap begitu, selesai. Tapi sekarang ni dalam negara kita ni, di kalangan kita ni nak cari gaduh. Akhirnya bergaduh lah. Contohnya, dia bagi contoh di sini, hukum menyentuh wanita. Hukum wanita ni ada banyak pandangan. Ada yang kata, dalam Al-Quran disebut lamsun kan, lams. Lamsu ada yang kata tafsir sebagai bersentuh. Jadi kalau sentuh batal wuduk. Ada yang tafsir sebagai bersetubuh. Jadi kalau bersetubuh baru batal wuduk. Tapi kalau sentuh dia tak membatalkan wuduk. Itu berbeza dah. Ada yang pula sentuh dengan ada orang kata apa perasaan berahi baru batal wuduk. Jadi macam-macam. Cara makan begitu juga. Akhlak Nabi SAW makan macam mana? Akhlak Nabi makan dengan 3 jari. Bila? Oh, bila makan roti 3 jari. Kalau makan kuah tak perlu guna jari. Itu cara-cara akhlak. Kemudian tafsiran ayat Al-Quran, perkataan khuruk. Khuruk ni pun satu. Tadi al-lamsun kan? Khuruk ni bagi iddah. Iddah ni dikatakan tiga khuruk. 3 khuruk ni apa dia? Ada yang tak fair 3 khuruk ni iddah perceraian sebagai contohnya. 3 khuruk ni 3 kali haid. Ada yang kata 3 khuruk ni 3 kali suci. Macam-macam berbeza perkataan khuruk itu.
Ini khilafiyah yang dibenarkan. Bukan untuk mencari gaduh, tapi untuk sama-sama beramal. Kemudian kita tengok tadi aspek yang tidak boleh berlaku khilaf. Antaranya apa dia? Yang telah jelas dalam Al-Quran. Prinsip-prinsip, pokok-pokok asal Islam. Contohnya solat, zakat, akidah. Itu tak boleh khilaf. Kemudian perbezaan yang menimbulkan kelainan yang tidak dibenarkan. Maksudnya satu benda yang kalau berbeza dia boleh menimbulkan tanggapan yang salah. Contohnya kalau kita tak guna ijma' boleh tak? Itu akan menimbulkan masalah. Sebab ijma' ini satu kesepakatan ulama, kita kena ikut. Ataupun riwayat-riwayat hadis. Contohnya hadis yang mutawatir kita wajib terima semua. Tak boleh kita ini berselisih. Kita boleh selisih dalam hadis ahad. Tapi kena tengok juga tafsiran. Berkaitan hadis ahad. Sebab hadis ahad ada yang sahih, kita kena terima. Hasan kita kena terima. Dhaif saja yang ada persisihan di sana. Dan kebanyakannya tidak diterima kecuali dalam perkara-perkara fadail a'mal. Untuk menggalakkan orang buat baik. Begitu juga tidak boleh khilaf dalam perkara akidah. Contohnya kita ini boleh tak kita ni bersikap dengan etis, tak percaya Tuhan ataupun mengutamakan material, kebenaran. Itu sebenarnya tak boleh. Sebab apa? Sebab dia sendiri mengaku tidak ada Tuhan, etis ni ataupun materialisme ni, dipanggil apa? Maddiyah ini sebenarnya dia menafikan kewujudan alam ghaib dan juga akhirat. Justru dia juga bertentang dengan Islam. Jadi tak boleh khilaf ni, kena tolak. Kena tolak. Kemudian kita dah sebut tadi sebuah hadis. Hadis ni dhaif ya. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbezaan di kalangan umatku ada rahmat. Justru kena ada adab lah ya. Islam membenarkan khilaf tapi kena ada adab. Yang pertama, kalau ada golongan mujtahid, alim, kita biarlah mereka yang bagi pandangan. Kita yang lemah-lemah ni tak payahlah. Bagi orang yang alim, yang mujtahid, yang bagi pandangan. Kemudian yang kedua, antara adabnya juga, kita mesti mencari kaedah untuk menetapkan sesuatu hukum. Tak boleh guna akal. Semata-mata. Tapi mencari hukum itu mestilah berlandaskan kepada wahyu Allah SWT. Hukum hakam Allah SWT. Sebab kalau ikut akal semata-mata, dia tidak boleh menyelesaikan masalah. Macam Sayyidina Ali kata apa? Lau kana dinu bira'i lakana batinul kufi aula bimasi. Jikalaulah kulit stokin kuf itu kalaulah akal itu pandangan itu adalah lebih utama, nescaya stokin kuf itu lebih baik disapu di bawahnya daripada di atas. Sebab apa? Kalau kamu belajar hukum fiqah, dia ada hukum stokin yang dibuat daripada kulit, dipanggil kuf. Bila kita ambil wuduk di negara-negara sejuk, kita tak payah basuh kaki. Kita hanya memadai sapu saja di bahagian atas. Sayyidina Ali kata, kalaulah agama ikut akal fikiran, nescaya kuf itu kena sapu di bawah. Sebab apa? Yang kotornya di bawah. Tapi wahyu kata kena sapu di atas. Kita nak ikut wahyu kan nak ikut akal. Sudah pasti kita ikut wahyu iaitu sapu di atas. Begitu juga perkara berhubung khilafiyah kena ada adab-adabnya. Kemudian ini antara adab perbezaan pendapat yang disebutkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, antaranya bersikap sederhana. Kita ni kalau nak berbeza pandangan boleh, khilaf boleh, tapi kena ada sikap mutawasid, wasata, sikap sederhana. Maksudnya kita tidaklah terlalu pegang kuat sangat dengan keterlaluan dengan pandangan kita, pada masa yang sama kita tolak langsung pandangan orang lain, tak boleh. Dia kena ada sikap perbincangan, sikap untuk bersederhana lah, bertolak ansur dengan orang lain. Satu. Yang kedua bekerjasama dalam perkara yang disepakati. Kita ni nak berbeza pandangan boleh, tapi benda-benda yang kita dah sepakat tak perlulah kita bincang, tak perlulah kita bergaduh lagi. Benda-benda yang kecil saja kita perlu ada perbezaan. Pada masa yang sama kita kena berlapang dada. Anda kata jika ada perbezaan yang kecil, benda kecil aja yang berbezanya,
Contohnya bila takbir. Takbir ni Allahu Akbar, tangan kita nak letak kat mana? Letak kat dada kah? Letak dekat perut kah? Letak di bawah pusat kah? Ada 3 pandangan mazhab. Benda ni kecil aja. Kita berlapang dada lah. Siapa nak letak kat mana, letaklah. Kita hormati pandangan orang lain. Tapi jangan pula letak kat belakang ataupun letak lurus macam orang Syiah. Tak boleh pula. Itu maksudnya kita menghormati pandangan orang lain. Kemudian antaranya juga adalah kembali kepada penyatuan. Kita bebas diri daripada ta'assub fanatik. Oleh kerana pandangan ni pandangan geng kita, kita tak terima pandangan lain. Ini pandangan mazhab kita, kita kata mazhab kita ini betul, orang lain tak betul. Jadi kita perlu berfikiran terbuka, berlapang dada dalam menerima pandangan orang lain. Justru Muhammad Said At-Tantawi dia ada juga adab dia. Iaitu antaranya isu mesti bertaraskan kebenaran dan jauh daripada benda-benda cakap bohong, cakap dusta, cakap kosong, tak boleh. Mesti komit untuk menyelesaikan, untuk mencari kebenaran dan mesti berdasarkan dalil yang jelas, dalil logik yang baik. Jangan based on benda-benda pandangan-pandangan yang keliru dan juga batil. Maksudnya based on dalil juga. Ini antara benda. Begitu juga untuk mencari kebenaran bukan untuk melihat kita menang. Ingat lain tu untuk mencari kebenaran dan bukan untuk melihat kita saja menang. Bukan. Jadi kena rendah diri. Jadi perbincangan itu mesti ada matlamat yang jelas supaya perselisihan ini dapat diatasi. Tapi masyarakat kita hari ini, sampai hari ini dalam ibadat, dalam benda-benda lain memang bertelingkah tanpa melihat kebenaran apa yang ada. Justru secara kesimpulannya boleh kita sebutkan bahawa perbezaan pandangan adalah sesuatu yang lumrah. Dia dibenarkan dalam Islam, diraikan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu. Maksudnya kita ada syarat, kita ada kaedah, kita ada adab yang perlu dipatuhi supaya perselisihan pandangan itu dapat diuruskan dan perselisihan itu tidak berlandaskan kepada hawa nafsu semata-mata tapi berlandaskan kepada ajaran Islam juga, bahawa di sana ada dalil-dalil yang zanni, dalil-dalil yang memerlukan tafsiran dan tafsiran itu tafsiran yang berbeza. Jika kita ada sikap begini, maka insya-Allah umat Islam akan menjadi umat yang bersatu, umat yang teguh. Kenapa? Kerana semua pandangan adalah betul. Adalah betul insya-Allah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz setakat itu saja untuk topik berkaitan syariah Islam ini. Ada 4 subtopik semuanya. Mudah-mudahan semuanya mendapat pengetahuan dan Allah SWT berikan kejayaan dan juga pemahaman kepada kita bersama. Sekali lagi dulu, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.